Assalamualaikum, salam sejahtera, salam menjulang pendidikan Negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly, fly high. Saya Cikgu Muhammad Azizi bin Rahim. Para penonton, ketika dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19, warga pendidikan juga turut terkesan serta mengalami tekanan dan cabaran. Perkara ini sedikit sebanyak memberikan impak negatif pada emosi seseorang. Untuk itu, program Bual Bicara kali ini akan berkongsi kaedah dan amalan terbaik yang boleh dipraktikkan oleh warga pendidik dalam mengurus emosi dalam berhadapan situasi seperti ini. Baiklah, sebagai pembuka tirai rancangan kita pada hari ini, bersama-sama kita ikuti kata alu-aluan daripada yang berusaha Dr. Hajah Norisah binti Suhaili, Pengarah Pendidikan Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan Negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly, fly high. Warga pendidik yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita dapat bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman dalam program Bual Bicara kita yang bertajuk COVID-19 Kesejahteraan Emosi Memperkasa Jati Diri Warga Pendidik. Tahniah saya ucapkan kepada Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan kerjasama Sektor Sumber Teknologi Pendidikan dan PPD Padawan kerana berjaya mengelola dan menjayakan program kita pada hari ini. Bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada yang berusaha Dr. Eng Boon Seng, pakar psikiatri dan kesihatan mental Hospital Umum Sarawak kerana sudi meluangkan masa memenuhi jemputan kita sebagai ahli panel Bual Bicara pada hari ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pegawai pendidikan daerah, pengetua dan guru besar serta warga pendidik dalam menjayakan program kita ini. Hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan mengajar kita pelbagai pengajaran dalam norma baharu serta bagaimana untuk menghadapi kehidupan mendatang. Norma ini sebenarnya menjadikan kita supaya lebih bersifat tabah dan kuat jati diri untuk meneruskan kehidupan seharian. Selain itu, dalam konteks pendidikan, ia juga memerlukan satu bentuk norma baharu dalam membangunkan kemenjadian murid. Membina kualiti kemenjadian murid ini sangat penting kerana ia akan memastikan kemajuan dan kelangsungan kesejahteraan negara kita. Tanggungjawab dan amanah ini tuan-tuan dan puan-puan memerlukan setiap individu memperkasakan jati diri kerana jati diri ini dapat mempersatukan sikap, semangat dan juga jiwa kita untuk mencapai tujuan dan merealisasikan matlamat yang sama seperti mana yang dihasratkan dalam visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu, dari aspek psikologi dan kaunseling dalam keadaan norma baharu ini, kesejahteraan dan kecerdasan emosi sangat penting untuk kita terus menggalas amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik bagi menghadapi ujian dan cabaran semasa. Menurut Goldman, kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan, keupayaan kita untuk mengenal pasti perasaan kita, memotivasi diri, seterusnya membina ketahanan dalaman sehingga kita mencapai satu tahap di mana kita berupaya memperkasakan jiwa kita. Ia juga dapat membina kepuasan diri semasa berhadapan dengan cabaran, konflik dan juga krisis semasa. Harapan saya, semoga ilmu yang kita telah perolehi daripada forum atau bual bicara hari ini dapat membantu kita berkemahiran untuk mengendalikan dorongan hati,
kekuatan berfikir secara positif dan inovatif, optimis serta committed. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu stay fokus, stay positif, stay strong dan stay united dalam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Akhir kata, saya sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program Bual Bicara kita pada hari ini. Semoga usaha kita ini akan memberi impak dan manfaat kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berusaha Dr. Pengarah. Seterusnya, kita saksikan Bual Bicara yang akan membincangkan tajuk COVID-19, kesejahteraan emosi, memperkasa jati diri warga pendidik. Sesi ini akan dikendalikan oleh Cikgu Veronica, anak Peter Balak Ragan, Kaunselor Pendidikan Daerah Padawan yang akan bersama dengan panel jemputan yang berusaha Dr. Eng Boon Seng, pakar psikiatri dan kesihatan mental Hospital Umum Sarawak. Dalam dunia pendidikan yang rencam ketika dan saat ini, dengan dunia hari ini yang disebut sebagai VUCA, berubah-ubah, tidak pasti, rumit dan samar-samar, meletakkan warga pendidik pada satu tahap di mana kesejahteraan emosi dan mental mereka terganggu. Bersama kita pada hari ini iaitu panel yang didatangkan khas daripada Hospital Umum Sarawak, Dr. Eng Boon Seng, pakar psikiatris, akan mengupas tajuk wawancara eksklusif COVID-19, kesejahteraan emosi memperkasakan jati warga pendidik. Selamat datang, Doktor. Doktor, apa khabar hari ini? Baik, Cikgu. Cikgu apa khabar? Sihat. Bagaimana kesejahteraan emosi, Doktor? Sihat. Ya. Okey. Setakat ni sihat lah. Okey. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan soalan pertama daripada pihak kita, Ya, Cikgu. iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kesejahteraan emosi dan kesihatan mental? Mengapakah yang menjadi topik penting dalam era pandemik COVID-19 pada dewasa ini, Doktor? Okey, thank you, Cikgu. Soalan tu memang soalan umum lah ya. Ya, Kesejahteraan emosi ataupun kesejahteraan psikologi ya, kita definisikan sebagai satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai emosi positif yang banyak, yang tinggi ya, dan mempunyai emosi negatif yang rendah. Mereka berpuas hati dengan kehidupan mereka, ada erti dan tujuan hidup yang jelas. Apa yang dimaksudkan dengan emosi positif? Contohnya perasaan gembira, tenang, motivasi untuk kerja. Macam mana dengan emosi negatif? Emosi negatif ini adalah emosi sedih, cemas, cepat marah, ya. Kepuasan hidup maksudnya kepuasan dari segi perhubungan dengan orang, kerja mereka, ya. Itu yang dimaksudkan dengan kesejahteraan emosi atau psikologi. Macam mana pula dengan kesihatan mental ya, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia ya, WHO, yang memberi definisi kesihatan mental sebagai suatu keadaan di mana seseorang itu kenal potensi diri, yang tahu apa potensi mereka, dan juga mampu berhubungan secara harmoni dengan orang sekeliling, dan juga mampu menyumbang kepada masyarakat dan bekerja dengan produktif. Produktif ni maksudnya apabila mereka bekerja, apabila mereka menjalinkan hubungan ya, kerja mereka boleh dilakukan dengan sempurna. Ya, apabila mereka berhubungan, mereka dapat menikmati perhubungan itu dengan aman dan juga rasa selesa dengan orang sekeliling mereka. Maksudnya kalau guru ini mereka dapat mempunyai hubungan yang baik dengan rakan sejawat dan juga keseluruhan sekolah itu, Doktor. Dan juga bila mereka bekerja, mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif. Bukan pergi office lepas tu berasa cemas, murung, tak dapat melakukan kerja. So actually kesihatan mental ni berada di mana-mana sahaja. Dia boleh berada di dalam kontiner juga, boleh berada di tempat makan, berada di rumah. Semua ini melibatkan kesihatan mental. When we talk about kenapa dan mengapa kan isu kesihatan mental menjadi begitu penting pada saat ini, era COVID.
Okey, COVID-19 sebenarnya mencipta dan menghasilkan satu situasi panik, Ya. panik di seluruh dunia. Tidak selesa. Ya, tidak selesa. Kegelisahan, Ya. kegelisahan terhadap penyakit ini. Ya. So, kegelisahan ini ada dalam pelbagai tahap. Ada yang ringan, ya, ada yang tak ada masalah, ada yang sangat risau. Risau jangkitan terhadap diri sendiri, jangkitan terhadap orang lain juga. Okey, itu pertama mengapa ia sangat penting. Yang kedua, disebabkan oleh COVID-19 ni, kita banyak mengasingkan diri sebab risiko jangkitan. Ya. Apabila kita mengasingkan diri, tambahan pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan, Ya. perhubungan manusia dengan kawan dan keluarga agak terhad. Ya. So, apabila kita tak dapat berhubung dengan mereka, kita rasa sendiri. Pengasingan diri, pengasingan sosial. So, ini menyebabkan mereka rasa terasing, mereka rasa sedih, mereka rasa takut, ya, dengan sendirinya. Okey, itu yang mengapa, itulah sebab kenapa COVID-19 dan kesihatan mental sangat penting pada era ini. Oh, begitu rupanya. Ya. Doktor, ya. Sebab saya nampak sekarang kita apabila dikatakan yang paling mudah sekalipun 1 jarak meter di antara satu sama lain, itu Ya. cukup tidak memberi keselesaan kepada kita semua, ya. Ya, ya. Satu lagi, cikgu, impact dari segi sosial. Sosial maksudnya disebabkan PKP, aktiviti riadah ni agak terhad. Ya. Kita tak boleh pergi macam hiking ke, kita tak boleh pergi jungle trekking, pergi taman permainan secara beramai-ramai. Contoh yang Zumba, Ya. aktiviti aerobik secara beramai-ramai. Ya, Itu ya. menyebabkan kita rasa macam sunyi. Ya. Banyak aktiviti riadah tidak dapat dijalankan. Ya. Maksudnya di sini adalah perhubungan manusia itu sudah berubah. Yes, yes. Perhubungan manusia berubah, aktiviti berkurangan akibat daripada COVID-19 ini. Disebabkan itu kesihatan mental juga terjejas ataupun mempunyai impak terhadap kesihatan mental. Maksudnya sekarang ini zon selesa manusia ini sudah diganggu. Ya, norma baru Norma baru. di era pandemik inilah Ya, dari segi interaksi manusia dengan manusia lain. Okey. Jadi bila kita melihat keadaan ini di mana kita telah berubah daripada satu situasi ke situasi yang berbeza, hubungan manusia telah berubah dari mana kita tidak dapat membina hubungan, membina silaturahim, membina hubungan kekeluargaan ataupun membina hubungan sesama rakan sekerja dalam keadaan norma baharu, ia menimbulkan satu situasi di mana boleh memberi tekanan Yes, kepada definitely. kita Yes, semua. definitely. Khasnya golongan pendidik, warga pendidik ini. Jadi doktor, ya, bagaimana kita ketahui yang kita sedang mengalami stres? Mungkin doktor boleh kongsikan apakah tanda-tanda awal? Okey, kalau kita nak tahu stres, kita kena tahu apa. Dan stres dan tekanan benda yang sama lah, ya. Stres berlaku apabila terdapat perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Contohnya perubahan sekarang adalah era pandemik, pengasingan sosial. Ya. Dan juga saya dapat tahu bahawa PDP sekarang sudah jadi PDPR, ya. Ya, PDPR. Ya, saya rasa itu merupakan satu perubahan yang agak drastik, Ya, ya. daripada conventional way of teaching menjadi PDPR, virtual reality. Ya, seperti mana ya doktor ketahui bahawa warga pendidik tidak kurang bersedia ataupun tidak dilatih Ya. untuk menghadapi situasi ini sebenarnya. Ya, perubahan ini selalunya mencetuskan stres ataupun tekanan. Tapi macam mana kita tahu adakah kita sedang mengharungi ataupun menghidapi stres atau tekanan? Sebenarnya tanda-tanda awal dia agak berbeza dari orang dengan orang lain. Ya. Setiap orang mempunyai tanda-tanda stres yang lain. Ini sangat bergantung kepada personality seseorang tu. Ya, personality dia, latar belakang dia. Dan juga gaya hidup dia sebelum tekanan ini datang, ya. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu yang kita stres sehingga orang lain bagi tahu kita. Contohnya, kenapa Cikgu Varen sekarang cepat melenting, cepat marah, ya? Ya. Kadang-kadang orang bagi tahu, kita sendiri tak tahu. Ya. Tapi sebaik-baiknya kita kena tahu sama ada kita sendiri stres atau tidak. Itu yang paling penting sekali. Ya. So, tanda-tanda awal stres macam saya cakap tadi, ya, Cikgu, macam-macam boleh ada. Susah tidur, ya. Susah nak bertenang, rasa cemas, ya. Cepat marah, sedih, menangis. Kadang-kadang tanda-tanda fizikal seperti sakit kepala, ya, sakit leher, sakit belakang, ya.
benda-benda ni dia tanda-tanda pada peringkat awal. Peringkat awal. Ya, peringkat awal. Yang memberikan tanda-tanda perubahan kepada biologi kita. Yes, contohnya kesusahan tidur, Hmm. ya. Tekanan darah menjadi tinggi. Yang kita namakan palpitation, degupan jantung berdebar-debar. Ya. Perasaan macam nafas ni susah nak bernafas ataupun bila dia tarik nafas dia berat. Ya. Satu lagi ialah apabila kita rasa macam cemas, panik sehingga tangan jadi sejuk, ya. Fikiran melayang-layang, kita namakan brain fog, Brain fog. Ya, tidak dapat berfikir. Otak Ataupun tidak seperti dapat beku. berfokus. Ya. Ya. Memberi fokus yang baik. Ya, itu peringkat awal. Ah. Tetapi dalam peringkat yang serius, peringkat seterusnya boleh mencetuskan penyakit mental. Contohnya kecelaruan panik, panic disorder, kemurungan, kerisauan ataupun even obsessive compulsive disorder, OCD. OCD. Ya, itu peringkat yang sudah memerlukan rawatan dari segi kepakaran psikiatri dan kesihatan mental. Jadi kita kena ketahuilah sekiranya ya warga pendidik di luar sana sekiranya sukar untuk tidur, Ya. pernafasan, sila cek pernafasan, itu adalah tanda-tanda awal. Ya. Ya, Ya. tanda-tanda awal kita mengalami stres, ya doktor? Ya, tapi saya tidak menggalakkan orang cek tekanan darah setiap hari lah kan. Ya, Itu ya. tanda sudah cemas lah cikgu. Ya. Cek bila perlu lah kan. Cek bila perlu. Jadi soalan seterusnya doktor. Ya cikgu. Jadi tadi kita telah melihat tanda-tanda awal Ya. stres. Kita dapat mengesan bagaimanakah seseorang itu permulaannya stres. Okey. Jadi apakah kesan stres ini ke atas seseorang dari segi kesihatan dan juga kefungsian hariannya, Okey. dan bilakah warga pendidik perlu mendapatkan bantuan? Ya. Stres ini sebenarnya normal. Stres ini sebenarnya normal. Okey. Ada stres yang normal, kita namakan eustress. Maksudnya stres yang ngam-ngam. Stres yang cun-cun untuk kita berfungsi. Kalau kita kerja tanpa stres, kita rasa macam tak ada motivasi untuk mencapai sesuatu. Ya, tak ada satu goal, tak ada satu matlamat untuk dicapai. Tapi apabila stres ni terlampau tinggi, satu, dia akan menyukahkan kita untuk fokus dalam kerja kita. Sebab mungkin terlampau banyak kerja. Dan sebab mungkin perubahan tadi dari PDP biasa menjadi PDPR. Itu satu perubahan yang agak mendadak, drastik. So, tidak dapat fokus. Kadang-kadang disebabkan tidak dapat fokus, kita membuat keputusan terburu-buru. Ya, dan juga dia akan mengganggu, selalu membuat kesilapan dalam menjalankan tugas harian. Kadang-kadang disebabkan oleh stres itu, kita senang untuk mengelak daripada tugasan. Ya. Contohnya apabila tugasan diberi, kita rasa stres, kita tak mampu. Dan kita abaikan tugasan itu tanpa mendapatkan bantuan atau sokongan daripada pentadbir ataupun rakan-rakan kerja yang lain lah. Dan kadang-kadang stres yang terlampau menyebabkan, macam saya cakap tadi, mudah melenting, cepat marah. Situasi ni sebenarnya boleh mencetuskan banyak pergaduhan dan konflik di tempat kerja. Okay. Apabila stres ini sampai ke satu tahap yang agak serius, sebenarnya dia boleh menghasilkan penyakit fizikal. Contohnya tadi saya cakap, tekanan darah tinggi, ya, palpitation, jantung berdegup cepat. Ya. Stres yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan tekanan immunity. Tekanan kita, daya tindak balas kita, daya tahan kita terhadap jangkitan. So dalam era COVID-19 ni, immunity kita adalah sesuatu yang sangat penting. So apabila kita boleh menguruskan stres kita, so immunity kita akan stabil, akan lebih tinggi. So kita lebih imun kepada penyakit-penyakit. Ya. Okey doktor, saya sangat tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi, stres yang mampu kita uruskan. Yes. Tahap, level. Rasanya boleh tak doktor bagikan sedikit tips bagaimana kita tahu bahawa stres itu mampu kita hadapi. Sebab ada stres yang kita, eustress tadi dan distress kan? Ya. Okey. Alright, macam mana kita tahu kita stres pada tahap yang normal? Kita mampu. Yeah. Kita lihat productivity kita. Aha. Productivity dengan stres adalah saling berkaitan. Bila you stres yang normal, productivity you akan baik.
Bila you nampak you kerja banyak tapi produktiviti masih rendah, maksudnya stres sudah berlaku dan stres itu di luar kawalan kamu sudah. Contohnya stres yang terlampau teruk menyebabkan kamu susah tidur, badan sakit, tidak boleh berfungsi, tidak boleh berfikir, produktiviti menurun. Itu tanda-tandanya stres itu pada sudah tahap yang perlukan lebih. bantuan. Lebih stres. Yes. Okey. Terima kasih doktor. So satu lagi soalan yang cikgu tanya tadi. Bila kita perlu mendapatkan rawatan, mendapatkan penilaian daripada pegawai psikologi. Bila apabila kita rasa macam produktiviti itu, kebolehan kita untuk mencapai sesuatu target dalam satu aktiviti tugasan itu menurun. Masa itu stres itu sudah mengganggu kefungsian. Dan sebaik-baiknya, seawal yang mungkin kita mendapatkan penilaian dan rawatan daripada pegawai psikologi ataupun pergi mana-mana klinik kesihatan untuk mendapatkan penilaian. Penilaian dulu, baru rawatan. Ya. Bila kita berjumpa dengan pegawai psikologi ataupun doktor, pakar, bukan kita terus mendapat rawatan. Sebab penilaian adalah satu proses yang penting untuk mengetahui tahap stres ini adalah normal ataupun tidak. Ya. Yang memerlukan rawatan terapi, kaunseling ataupun ubat-ubatan. Itu jangan risau. Pegawai psikologi dan doktor-doktor terlatih untuk menguruskan penilaian dan rawatan. Namun kebanyakan tahap kesedaran, terutamanya warga pendidik kita kurang senang ataupun kurang selesa untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini. Adakah ini masih lagi di peringkat tabu ataupun sesuatu yang kita boleh letakkan di belakang tirai? Contohnya. Di situlah yang kita sekarang kita kena sedar bahawa era baru sekarang ini sangat memerlukan kita untuk satu kesedaran pada tahap yang lebih tinggi. Sedar tentang masalah sendiri. Kenali diri kita. Kenali apa itu kesihatan mental, apa itu kesejahteraan emosi. Kita sendiri macam ada satu termometer. Kalau kita pergi shopping mall kan, kita cek termometer 36.5, 38 dia akan bunyi kan. Kita dalam kita sendiri cikgu, kita pun perlu ada satu termometer. Sama ada tanda-tanda ini adalah normal ataupun tidak normal. Bila kita rasa tanda-tanda kurang normal sudah, itulah masa kita dapatkan rawatan atau penilaian lebih lanjut. Dapatkan bantuan. Okey, doktor. Pada pandangan doktor, apakah impak yang akan melanda warga pendidik akibat daripada norma baharu dalam sistem pendidikan ini? Okey. Thank you, cikgu. Seperti yang kita berbincang pada peringkat awal tadi, perubahan sememangnya menimbulkan banyak jenis emosi. Emosi marah, tak puas hati, cemas. Sebab apa benda ni? Benda baru kita takut, kita cemas. Tapi apabila kita tidak mengendalikan emosi ini dengan baik, emosi ini akan menjadi serius. Bila sampai ke satu tahap keseriusan yang agak teruk, emosi ini akan menjadi perasaan bersalah. Terutamanya apabila guru-guru tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan. Ini lebih signifikan apabila seseorang guru itu merupakan guru yang baik, guru cemerlang. Apabila sistem pendidikan berubah kepada satu sistem pendidikan VR, di mana PDBR, guru itu tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, itu akan menimbulkan satu perasaan bersalah. Kedua, kemarahan, cikgu. Kemarahan akibat dari perubahan polisi, perubahan sistem pendidikan ini mungkin akan mencetuskan lebih banyak pergaduhan dan konflik di antara warga pendidik, konflik dengan pentadbir, konflik dengan ibu bapa juga, ibu bapa kepada pelajar. Seterusnya, cikgu, apabila emosi, reaksi ini tidak diuruskan dengan baik, maka apabila cemas ni terlampau teruk, cikgu pernah dengar panic disorder tak? Pernah dengar. Panic disorder berlaku apabila perasaan cemas itu tidak terkawal. Tidak terkawal sehingga menyebabkan ketakutan yang teramat sangat. Di mana tanda-tanda fizikal seperti jantung berdebar-debar, pernafasan tidak terkawal, tangan kaki menjadi sejuk dan perasaan seakan-akan mereka akan mati. Itu panic disorder. Dan seterusnya, bila cemas, tidak tenang, ia akan menimbulkan simptom insomnia, cikgu. Kesusahan untuk tidur.
Okey, Ya. bercakap pasal panic disorder tu tadi, Ya, Cik. adakah ia menyerang secara tiba-tiba? Ya, apabila kita Ha. cakap panic attack ya cikgu, panic Hmm. attack merupakan keadaan panik dia satu-satu sahaja. Satu panik. Kita mungkin jadi panik bila berlaku sesuatu. Contohnya, situasi yang berlaku secara tiba-tiba dalam ahli keluarga kita. Contohnya lah sekarang, ya. Tiba-tiba ada satu orang telefon, ya Cikgu Veron. Cikgu Veron adalah kontak rapat kepada kes ini ni. Ya, ya, ya. So, perasaan panik itu. Ya, itu kita namakan panic attack. Panic attack. Untuk panic disorder kan cikgu, dia berlaku tanpa sebab. Dia Hmm. berlaku tiba-tiba. Dan setiap kali selepas berlaku panic attack itu, kamu rasa, cikgu akan rasa macam, bila akan datang lagi? Bila akan datang lagi? So, dia jadi episod demi episod demi episod. Adakah disebabkan oleh beberapa trigger yang menyebabkan panic disorder ini berlaku? Ya, bila kita cakap panic disorder kan, dia tak payah trigger sudah. Oh, tak payah trigger. Dia tak payah trigger. Memang sudah ada dalam Yes, diri seseorang itu. Yes. Dia datang, Mhm. mungkin dalam traffic jam, dalam lift, dalam kapal terbang, Oh. apabila beratur panjang, Ya. dalam tempat yang terlampau kosong atau tempat terlalu kecil. So, panic disorder ni, dia tak perlu sebab sudah. Dia boleh datang bila-bila. Oh, begitu. Jadi ini merupakan salah satu yang perlu kita ketahui lah. Ya, ya, ya. Sebenarnya panic disorder ni sangat common ya, cikgu. Mungkin itu topik yang cikgu boleh rungkai Ya, selepas ini ya. Ya, ya. Tadi kita cakap pasal insomnia, cikgu. Ya. Insomnia ni sebenarnya kesusahan untuk tidur ya. Kesusahan untuk tidur ni ada beberapa jenis lah. Mainly ada 3 jenis lah. Satu ialah initial. Baring, susah nak tidur. Banyak fikiran datang. Mungkin 1 jam, 2 jam masih lagi tak dapat tidur. Itu kita namakan initial insomnia. Permulaan, susah untuk tidur. Ya. Seterusnya kita ada intermittent insomnia. Maksudnya you tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Banyak kali bangun waktu malam. Itu intermittent insomnia. Bila you bangun, you risau. Yang Terus ketiga, berfikir. Ya. Otak jadi sangat cegas. Berfikir tentang tugasan, berfikir tentang keluarga, berfikir tentang teknik. Mungkin warga pendidik dia fikir Ya. macam mana saya nak uruskan. Kerja tak pandai habis. Ya, ya. Dan seterusnya, terminal insomnia. Terminal insomnia ni merupakan satu situasi di mana kita tidur. Mungkin kita tidur pukul 10, tapi bangun pukul 3. Lepas tu memang tak dapat tidur sudah. Ya, ya. Bangun pukul 4, memang tak dapat tidur sudah. Bila bangun rasa cegas, nak buat sesuatu. Ya, ya. Tapi badan masih rasa letih sebab tidak cukup tidur. Ya, ya. Itu tentang insomnia. Okey, doktor. Bercakap tentang masalah tidur ni. Ya. Banyak berlaku di kalangan warga pendidik. Ya, cikgu? Ya, ya. Adakah itu juga disebabkan oleh stres juga? Definitely, cikgu. Ya. Salah satu simptom atau tanda awal apabila kita ada tekanan adalah kepayahan tidur. Ya. Bila kepayahan tidur ini berlaku 1-2 hari, kami masih menganggap itu sebagai satu benda yang normal lah kan. Ya. Kita akan nasihat untuk exercise, elakkan kafein, elakkan benda-benda stimulan lah, contohnya kafein, tea, Milo, semua itu. Ya, elakkan aktiviti lasak sebelum tidur, Ya. relax. Ya. Ya. Tapi bila benda ni sudah sampai seminggu, 2 minggu, makin banyak Berterusan. hari, berterusan, itu perlukan penilaian. Ya. Mungkin tahap anxiety itu agak tinggi masa itu. Okey, bercakap tentang stres ini dan bercakap tentang susah tidur. Jadi doktor, apa yang perlu kita lakukan ya sebagai warga pendidik bagi mencegah diri daripada impak norma baharu ke atas kesejahteraan emosi ini? Okay. Ya, thank you, cikgu. Tadi kita ada sebut pasal kesedaran. Ya, kesedaran. Kesedaran sangat penting. Kita kena tahu, kita kena cek termometer emosi kita. Ya. Let's say kalau kita ada satu termometer emosi kan, saya galakkan semua orang bawa Ada, satu bawa termometer emosi ya. Boleh buat inovasi doktor. Yeah. Actually kita ada analog punya Analog. emosi lah. Untuk 0 hingga 10, lepas tu 1 sedih, 10 gembira. Tiap-tiap hari you ukur lah sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ukur sendiri. Itu kira kita macam termometer analog lah sendiri analog buat sendiri punya. yang letakkan skala sendiri. Ya, kesedaran tu sangat penting. Macam mana kita nak tahu yang kita sedang mengalami
sesuatu tekanan. Satu ialah kita boleh menggunakan saringan-saringan kesihatan mental yang sedia ada. Ya. Ya, saya rasa Cikgu Vera memang familiar dengan DAS kan? Ya, DAS. Ya, DAS yang kita boleh dapat online. Online kita boleh dapatkan daripada bilik bimbingan kaunseling, bilik kaunselor, ya. Di Kaunselor mana-mana pendidikan. klinik kesihatan, ya. Ya. Mana-mana klinik kesihatan di hospital. Dapatkan borang tu isi. Skor terus ada dan tahap anxiety, tahap depresi dan tahap stres terus keluar. Tapi saringan sahaja tu, Cikgu. Ya. Saringan. Dia tidak, bila kita ada skor kepurungan yang tinggi, itu tidak bermaksud kita ada kemurungan. Sebab itu adalah saringan sahaja. Dan bila berlaku skor yang tinggi, biasanya kita akan rujuk kepada doktor lah, pegawai perubatan ataupun kaunselor. Ya. Kedua, kita juga boleh mendapatkan lebih banyak maklumat ya daripada guru bimbingan kaunseling, kaunselor pendidikan. Telefon, WhatsApp untuk tanya keadaan ni, wajarkah saya pergi membuat penilaian lanjut. Ya, itu boleh dilakukan. Satu lagi ya Cikgu, penjarakan fizikal dan sosial sebenarnya tidak sama dengan pengasingan. Ya, pengasingan sosial. Pengasingan sosial maksud you sorang-sorang, I sorang-sorang. Penjarakan fizikal, penjarakan sosial ini adalah untuk mengelakkan, mengurangkan risiko jangkitan. Tapi tidak bermaksud kita tidak boleh berhubungan. Ya. Banyak jenis media sosial yang kita boleh gunakan. Video call, Conference, ya, video call, voice call, banyak jenis apps yang ada. So apabila kita terus berhubungan dengan orang, kita akan rasa diri kita disokong. Ada orang di luar sana yang tahu tekanan kita. Ada orang tersayang yang tahu tentang diri kita sedang bermasalah. Ya. Yang ketiga, kita kena bersikap terbuka lah dengan isu kesihatan mental ni. Ya. Terbuka maksudnya, it's okay. It's okay to be not okay. It's okay to talk about mental health. It's okay to say, saya kurang selesa hari ini, saya stres, saya tidak dapat tidur hari ini. Ya, ya, Cikgu Vera, kalau Cikgu pergi kedai kopi kan, saya memang kaki kopi tiam ni ya. Kita dengar kawan-kawan kita tepi tu dia akan cakap, oh saya kolesterol ni lah, saya tekanan darah tak ni lah. Tak boleh minum manis lah. Tak boleh makan garam lah kan. Ya, betul. Kenapa tak ada orang yang boleh bercakap, saya stres, saya sedih sebab keluarga, sebab kerja saya ni. Kenapa mereka tak mampu cakap? Kenapa mereka tidak boleh sebut tentang ini? Ini semua adalah stigma. Ini semua adalah sikap kita, tanggapan negatif kita terhadap isu kesihatan mental. So saya harap semua warga pendidik bersikap lebih terbuka tentang isu kesihatan mental ini. Kesihatan mental tidak sama dengan penyakit mental. Itu sangat penting. Ya? Sebab dia lebih mendalam. Jadi mungkin di sini juga ramai di luar sana mereka juga tidak tahu bahawa kesihatan mental ini juga mempengaruhi kesihatan fizikal. Definitely. Cikgu Veron, no health without mental health. Yes. Boleh tak Dr. Boon bercerita sedikit tentang apakah kaitan kesihatan mental ini yang memberi kesan kepada kesihatan fizikal? Ya, apabila kita stres, Cikgu Veron. Cikgu Veron suka exercise kan? Ya. Bila Cikgu Veron stres, Cikgu Veron tidak exercise. Ya. Bila kita tak exercise, kita punya selera makan mungkin tinggi, mungkin rendah. Pemakanan kita tak terjaga. Stres menyebabkan seseorang tu pergi merokok, meminum alkohol, minuman beralkohol, atau menyalahgunakan dadah. Stres juga menyebabkan kadang-kadang orang binge eating, makan. Ya. Seterusnya, tidur tak cukup, rehat tak cukup disebabkan stres. So secara automatiknya badan kita tidak akan mampu untuk menampung dalam tempoh yang lama stres mental terhadap stres fizikal. So physical, mental. That's why kita cakap pembudayaan kesihatan mental, Cikgu. Membudayakan penjagaan kesihatan mental dalam kesihatan sejagat. Maksudnya mental health is part of the health. Ya. Jadi doktor, bagaimanakah kita untuk dapatkan panduan? Okey, panduan ataupun tips untuk menjaga kesihatan mental sendiri. Satu, bila kita stres, kita kena tahu siapa stres tu. Ya? Kita jadikan stres tu sebagai satu lawan, sebagai satu enemy. Maksudnya kita kena validate the stress. Yes, kita kena faham. Ini ada stres. Something is not right with me. So di mana? Tapi di mana? Itu masalahnya yang
sentiasa warga pendidik ataupun yang di luar sana tercari-cari di manakah titik saya nak bermula. Ya. Di mana stres itu bermula? Ya, Ya. di mana nak bermula. Okey, stres itu kemungkinan bermula apabila ada perubahan. So dari mula kita cakap perubahan. Ya. Perubahan. Perubahan. Yes. Stres biasa bermula apabila ada satu perubahan. Gangguan. Perubahan dari segi apa? Konflik dalam perhubungan. Perubahan dalam kerja. Kehilangan. Kahwin pun stres kan cikgu? Ya, betul. Ya, perubahan itu merupakan satu perubahan. So, satu kita kena tahu siapa enemy kita. Who is our enemy? Dari mana dia bermula? Sejak bila? Apa kesan stres itu kepada kita? Mungkin kita susah tidur. Tapi kita kena tahu satu lagi. Apa sumbangan kita kepada stres? Bila you stres, you mengasingkan diri. Itu sumbangan kamu ya. Ya. You yang menyebabkan stres itu lebih teruk. Bila you stres, you tak minta bantuan. Itu sumbangan kamu tau. Jadi maksudnya kita secara tidak langsung kita yang menambahkan stres Ya, tersebut. stres menyebabkan kita kehilangan sesuatu. Enhancement of the stress. Yes, kita pun menyumbang kepada stres. So bila kita buat terapi ataupun running cara, kita nak klien kita tahu apa sumbangan mereka dalam isu ini. Selain kita menyalahkan perubahan. Ya. Ya, perubahan. Memang perubahan berlaku setiap hari. Ya. Tapi apa sumbangan klien kita, warga pendidik terhadap berlakunya tekanan yang tidak terkawal itu. Ya, itu satu yang sangat penting. Kedua, penyelesaian masalah secara aktif. Banyak bila keadaan berlaku, bila sesuatu perubahan berlaku, ramai yang rasa dia cakap, tak apalah. Kita cakap denial, avoid lah. Tak apalah, esok lah, lusa lah. Ya. Mungkin saya boleh buat nanti. Ataupun procrastination. Yeah. Procrastination as a sign of macam rebellion lah. Dia cakap, tak nak ini itu tak nak. Yeah. Tapi kerja tetap buat. Terpaksa buat. Ya. Ya. Dunia takkan berhenti bila you cakap tak nak. Ya, betul. Ya. So bila dunia terus berjalan, kita yang procrastinate, kita yang tak nak, kita ketinggalan. Bila kita ketinggalan, kita tambah lagi stres. Itu sumbangan kita kepada stres. So, active problem solving maksudnya kita kena pasti apa masalah dan kita cuba selesaikan masalah itu. Satu, mencari maklumat, panduan. Kalau ada keliling ke garis panduan ke kelas ke untuk diduduki, pergi kelas. Selesaikan masalah yang kamu tak dapat. Kalau tak dapat, dapatkan sokongan daripada rakan-rakan, dari kaunselor, daripada pentadbir dan seterusnya. Dapatkan bantuan. Banyak orang pandai di sekeliling kita. Dan apa yang baru bagi kita mungkin tak baru bagi mereka. So dapatkan bantuan secara aktif, selesaikan masalah dengan aktif. Tips ketiga, komunikasi. Cara kita bercakap. Cara kita sampaikan maklumat tu. Ada tak kita sampaikan maklumat, minta ataupun kita sampaikan emosi, marah. Bila kita cakap dengan orang, kita marah. Maklumat tu tak sampai. Marah tu sampai dulu. Sama manusia kan? Kita memang dikendalikan, kita beroperasi berasaskan emosi. Kita akan ingat apa yang orang buat kita rasa. Bukan apa yang mereka buat dengan kita. Emosi yang kita dapat. So kalau orang tu datang kan, cakap dengan marah, saya hanya ingat dia marah saja. Message itu tidak sampai. Message tidak sampai. So komunikasi yang jelas dan berkesan sangat penting bagi mengurangkan diri kita jadi stres. Okay. Seterusnya, bila kita bekerja di rumah kan, contohnya sekarang work from home kan, work from home, PDPR. Okay. Lain-lain jabatan mereka ada lain-lain terms lah. Okay. Kita kena ada satu jadual tau. Cuba buat satu jadual sebab work from home ni is work 24 hour. Ya, betul. Lagi berat. Ya. Bila kita bekerja di sekolah, warga pendidik kan, bekerja sekolah, at least kita ada jadual. Bila kita di rumah, kita tak ada jadual. Ya. Dengan anak lagi kan, Ya, betul. dengan mak bapak lagi mau jaga, dengan TV lagi, dengan internet yang kita ada, riadah kita, masak lagi ya, makan sedap-sedap. Ya. Okay. Bila kita tak ada jadual, kita akan tidak dapat mengesan pergerakan masa. Kadang-kadang kita spend terlampau banyak masa untuk satu aktiviti dan
terlupa yang kita ada tugasan. Mm-mm. So bagi saya cadangkan ada satu jadual waktu Mhm. yang jelas Mm-mm. dan ikut. Mm-mm. Ikut. Walaupun anak-anak tak pergi sekolah, ikut jadual waktu ini. Mm-mm. Itu akan bila pandemik ni sudah berakhir, senang kita kembali kepada rutin Mm-mm. harian kita sendiri. Mm-mm. Seterusnya, cikgu, bila kita rasa sedih, kita ada satu teknik yang kita namakan mengharungi kedukaan, mengharungi kedukaan. So apa kedukaan yang cikgu pernah rasa? Kedukaan. Kedukaan, Ya. sesuatu yang sangat tidak senang dalam Ya. jiwa saya. Jiwa Ya. jiwa is kita kategorikan sebagai sesuatu yang lebih berat. Ya. Hmm. Kedukaan sesuatu yang sangat berat. Ya, sangat Kita berat. namakan emotional storm. Ya. Ya. Emotional storm. Dia macam ribut emosi. Ribut, ya. Tapi kita kena ingat ribut tu takkan bersambung-sambung sampai 2-3 hari tau. Ya. Cuba kita marah 24 jam. Mhm. Apa perasaan kamu? Penat. Penat kan? Ya. Okey. Kita hanya mampu marah sekejap saja. Hmm. Dalam sekejap itu, seketika marah itu, apa yang kamu buat sebenarnya itu yang akan menjadikan dia marah yang baik ataupun marah yang tak baik. Bila kita marah, kita boleh gaduh, Ya. buang barang, tumbuk kan. Ya. Tindakan itu, cikgu. Mm-mm. Tindakan itu yang menyebabkan orang tu mendapat kesan tak baik. Mhm. Bila kita marah, kita tenang, kita borak dengan kawan, ya, kita minum air, cuci muka, Mhm. kita doa sekejap. Mhm. Marah tu hilang tak? Mhm. Hilang. Mhm. Dan apa yang kita buat ketika marah tu tak menghasilkan apa-apa yang memudaratkan kepada orang. Maksudnya kita kena ada time break. Yes. Bila emosi tu datang, you kena bagi tahu sendiri, saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang kecewa, but it's okay. Ia akan berakhir. Benda ni akan berakhir sekejap lagi. Namun ramai yang tidak pasti bahawa benda itu adalah berlaku seketika saja. Dan mereka sangat mengambil berat tentang bila keadaan ribut itu berlaku. Ya, mereka Dan mereka pentingkan layan. tindakan. Ya. Pentingkan tindakan ketika ribut, the storm. The storm. The action during the storm yang cause a disaster. Yes. Bila kita ada storm, kita gunakan teknik-teknik relaksasi. Mhm. Pernafasan dalam. Mhm. Ya. Pernafasan terkawal. Control breathing dengan deep breathing. Ya. Okay. Kita ada backward counting. Backward counting maksudnya, you kira lah 100, 99, yes. Jangan pula kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menambahkan anxiety ya. Okay. Kita selalu kira terbalik. Kalau A, B, C, D, E, F sampai Z, you kira dari Z sampai A. Bila kita buat sesuatu macam tu, kita distract. Kita alihkan perhatian minda kita kepada nombor dan huruf. Ya. Okey, satu lagi teknik relaksasi mungkin kita boleh pergi mewarna, ya, melihat keadaan sekeliling hijau, imaginary maksudnya kita bayangkan kita di pantai, kita di taman yang luas, hijau, ya, untuk mengharungi kedukaan itu, mengharungi emosi itu, ya. Teknik grounding pun merupakan satu teknik yang baik yang biasa saya akan ajar kepada klien. Teknik grounding itu kita menggunakan semua deria kita satu-satu untuk cuba kembali keadaan asal, kembali kepada situasi sekarang, here and now. Contohnya, kita lihat di meja ini. Ya. Cikgu cuba fokus benda berwarna merah. Oh, ini merah. Ya. Okey, merah. Okey. Apa lagi merah? Merah, ini pun merah. Ya, merah cikgu. Apa lagi merah? Mana lagi? Oh, ini merah, doktor. Okey, ini Okey. merah. Lagi merah? Ini. Yes. Okey. Ketika cikgu fokus kepada objek merah. Okey. Ketika cikgu fokus kepada objek merah, fikiran cikgu di mana? Melihat warna-warna merah saja pada pandangan saya. Cikgu rasa cemas tak tadi? Bila cikgu fokus? Ada juga cemas. Ada juga cemas, ya? Ada sedikit. Sedikit cemas. saja. Tapi saya memang direct tengok benda yang merah saja. Ya, itu menggunakan visual. Visual. Okey. Cuba cikgu pegang satu bola stres itu. Pegang satu bola Okey. stres. Okey. Alright. Cikgu rasakan sentuhan bola itu dengan jari cikgu. Fokus Jari. kepada sentuhan itu. Deria sentuh itu. Okey. Apa rasa dia cikgu? Rasanya lembut, Ya. kenyal, Ya. dan saya rasa
otot saya bergerak untuk menghasilkan genggaman. Ya, pada ketika itu fikiran cikgu berada di tangan sahaja. Tangan, ya. Cikgu tidak fikir cikgu berada di konti sekarang. Ya. Okay, itu itu boleh membantu kita untuk mengalihkan perhatian kita daripada emosi. Kita namakan emotional storm itu. Itu deria sentuh. Deria-deria lain seperti bau, aromaterapi. Aromaterapi. Ya, deria rasa. Makan letak lemon. Masam. Yes, lemon. Bagi klien saya yang banyak emosi, marah kan, saya suruh dia bawa lemon. Oh. Ya, kepingan lemon. Pengurusan kemarahan. Yes, saya suruh dia bawa lemon. Ah. Bila you rasa you marah, you sedih ataupun you tak tahan, Rasa lemon. ya, ambil lemon tu you rasa. Kalau Dia- benda pedas, doktor? Kalau you suka pedas, Oh, Ya. okey. ya. Asalkan benda yang dia ada sensitifkan dia ya. rasa. Contohnya kismis. Sensory. Ya, Sensory. ya gula-gula yang you suka, supaya fikiran kamu fokus kepada rasa. Ya. Apa lagi dari yang kita ada? Kita sudah cakap penglihatan, kita sudah bau, sentuh, rasa, dengar, music. Ya. Music yang bagus, contoh music yang rancak kalau kamu suka, music yang soft kalau kamu suka, itu terpulang kepada individu. Ya. Seterusnya juga teknik-teknik lain, kita cuba fikir dari perspektif yang positif. Semua benda berlaku, kita cuba positifkan dia. Sepayah mana pun kita rasa nak positifkan sesuatu yang negatif, kita cuba cari, mesti ada sesuatu yang positif. Ya. Yang last but not least, there's many way untuk kita mengharungi kedukaan, ialah beribadat lah, ikut agama masing-masing. Ya. Itu satu kekuatan, ya, kekuatan dalaman yang tidak boleh diabaikan. Ya. Okey, doktor. Jadi bagi kami lah ya, di tempat kami warga pendidik ya, mungkin doktor boleh melihat, okey, apakah yang doktor dari segi pandangan perubatan lah, apakah kekangan warga pendidik untuk mendapatkan bantuan psikologi dan kaunseling apabila mereka betul-betul memerlukan Ya. kekangan-kekangan. Saya rasa ini tidak only limited kepada keluarga pendidik lah. Ya. Ya, isu kesihatan mental ini, kesihatan mental memang satu isu yang kita namakan stigma. Stigma ya? Ya, stigma. Maksudnya pandangan serong, Ya. pandangan negatif terhadap penghidap ataupun even kesihatan mental pun dipandang negatif. Ya. Dulu ada perkataan gila, Ya. perkataan gila, sot, ya, sewel, sewel, tidak betul, sakit mental. Ya. Benda-benda ni bila kita dengar kan, dia memberi satu impression yang kita, orang tu tak betul sudah. So siapalah nak label macam tu kan? Itu yang menyebabkan ramai yang bila mereka ada isu kesihatan mental, mereka tak berani, malu untuk tampil mendapatkan rawatan. Ya. Saya rasa itu kekangan yang sangat-sangat besar. Ya, itu. Kedua, actually situasi ni menyebabkan orang mengalami macam saya cakap tadi, dia malu. Ya. Malu itu satu. Satu, dia tak sedar yang dia ada. Itu juga satu kekangan. Dan bila dia ada, dia abaikan. Mereka rasa ini tak ada apa-apalah, ini mungkin ni, mungkin itu sahaja. Bila menjadi teruk, baru dia, bila jadi teruk, bila seseorang tu menjadi teruk, contohnya penyakit kemurungan, mereka memang pandang negatif dengan semua benda sudah. Pada ketika itu, mereka lagilah tak nak mendapatkan bantuan. Seolah-olah mereka memutuskan hubungan dengan semua orang. Ya. That's why kita sarankan, apabila kita nak mendapatkan rawatan, kita dapatkan rawatan secepat yang mungkin. Bukan tunggu sampai masalah begitu teruk, baru kita terfikir untuk mencari. Ya. Pencegahan lebih baik daripada merawat. Ya. Okey, doktor. Jadi, apakah yang boleh dilakukan oleh pihak pentadbir bagi menggalakkan warga pendidik mendapatkan bantuan? Contohnya bantuan sesi kaunseling ataupun berjumpa dengan pakar psikiatri dan sebagainya? Satu benda yang kita semua setuju lah ya, Ya. kita semua setuju ialah melalui promosi lah. Promosi kesihatan mental. Sekarang banyak jenis multimedia ada. Ya. Promosi melalui WhatsApp. Ya. Ya. Mungkin pentadbir boleh
selamat pagi semua, Ya. salam sihat mental, ya. Salam sihat emosi, Ya. dapatkan saringan DAS hari ini daripada kaunselor anda. Itu penting. Mempromosikan kesihatan mental di setiap sekolah, institusi, jabatan. Dimulai oleh pihak pentadbir. Ya, ya. Kita namakan role model. Ya. Bila role model kita, bila pentadbir kita agak tidak selesa bercakap tentang isu kesihatan mental ni, anak-anak buah dia tidak ikut. Ya. Anak buah tak berani nak ikut sebab kalau ada yang malu nak bagi tahu. Ya. So pentadbir memainkan peranan yang sangat penting. Ya. Kedua, kita nak ease of access. Macam mana orang tu boleh dapatkan saringan? Satu DAS kan. Kalau boleh kita dapatkan DAS online. Actually semua warga pendidik boleh dapatkan saringan itu. Buat QR code, send link kepada grup-grup guru-guru. Pastikan mereka dapat buat dan kita detect seawal yang mungkin kalau mereka stres. Ya. Kalau stres sangat, tak semestinya mereka akan dipanggil. Kita repeat lagi 2 minggu, tengok stres tu dah hilang ke tidak. Ya. Kita kena tahu macam mana diet gerak tindak dia. Dia coping skill dia macam mana juga. Bila kita buat DAS, ramai orang nipu tau. Ya, betul. Kadang-kadang 000 atau Yes. 11. Tak mungkin you tak ada stres. Saya Doktor. kalau isi pun moderate saya rasa. saya nak tanya juga doktor sebab kami kaunselor pendidikan, kami ada satu pengalaman di mana bila kami memberikan DAS ini kepada warga pendidik, ada yang meletakkan semua kosong. Ya. Apakah indikatornya doktor? Saya rasa tak betul lah. Saya rasa tak betul lah. Sama ada dia rasa betul-betul. Mungkin ada jugalah cikgu. Ada orang langsung tak ada stres, selalu ketawa-ketawa. Pada ketika itu mereka mungkin tak ada stres lah. Ya. Tapi yang kalau semua kosong tu, mungkin boleh tanya lah. Boleh ditanya secara Open lah. Bagi tahu open, dia. Ya. Ataupun ulang lagi 2 minggu lepas tu. okay. Ya, mungkin ketika tu dia tak stres, lepas 2 minggu dia ada stres sudah datang. Seperti mana yang doktor katakan tadilah, masing-masing malu. Ya. Malu membuka diri, Malu nak mendedahkan isu. isu. Ya. Kesihatan mental ni sesuatu yang sangat private. Ya, betul. Sekarang kita tak boleh jadikan dia private sudah. Kita sepatutnya jadikan dia sesuatu yang boleh diborakkan. Macam borak kopitiam. Ya. Borak tentang kesihatan mental. Seperti kita borak tentang tekanan darah kita dekat kopitiam. Ya. Let's talk. Let's talk about mental health. With the respect. Yes. Ya. Kadang-kadang orang dia takut nak dapatkan rawatan sebab apa orang fikirkan tentang aku? Ya, itu yang sebenarnya. Apabila kita ada suasana ataupun budaya bercakap tentang kesihatan mental, dan isu kesihatan mental ini menjadi sesuatu yang boleh diborakkan. Apabila budaya sesuatu institusi itu, no, don't talk about weakness, don't tell me about your weakness, you just do your work. Itu yang menyebabkan banyak orang menyembunyikan isu mereka. Ya, dan malu untuk berjumpa. Mereka ibaratkan kesihatan mental ini ataupun ketidaksejahteraan mental ini sebagai satu kelemahan. Ya. Ya, itu selalunya disalah tafsir, disalah anggap lah ya. Satu lagi ya, pihak pentadbir ataupun mana-mana guru kan, warga pendidik ada inisiatif untuk mempermudahkan mekanisme rujukan. Mempermudahkan mekanisme rujukan. Contohnya, ada satu platform yang cikgu boleh akses kepada guru kaunseling, kaunselor pendidikan ataupun mana-mana kaunseling yang ada. Mempermudahkan mekanisme tu supaya tidak perlu macam kena rujuk ini, rujuk itu, rujuk ini. Rujuk 1-2, tunggu 1 jam pun malu sudah. Ya. Duduk di luar bilik kaunseling kan malu sudah. Kita tengok kiri kanan ada orang tu tengok saya macam mana. Setamu datang sudah malu saya. Sebab itulah situasi ini memang selalu berlaku lah. Mereka malu untuk datang. Okey, pandangan masyarakat. Jadi stigma-stigma begini yang harus kita berikan kesedaran kepada mereka di luar sana. Ya. Memberi kesedaran melalui promosi, pembudayaan penjagaan kesihatan mental dan juga role model. Ya. Pentadbir menjadi role model. Ya, pihak pentadbir. Ya. Okey, doktor, bagaimanakah seseorang warga pendidik boleh mendapatkan penilaian dan perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental? Kalau tadi kita lebih menjurus kepada dalam institusi pendidikan. Ya. So saya rasa setiap PTJ ada kaunselor. Ya. Ada pegawai psikologi. Ada. So saya rasa first step yang kita perlu buat ialah tanya diri kamu sendiri, mampukah kita uruskan isu ini?
Kalau ada tanda-tanda awal stres, susah tidur, tidak tenang, boleh tanya kawan, ahli keluarga, rakan-rakan rapat kita, apa macam mana kita Yang nak. boleh dipercayai. Ya. Bila kawan-kawan tak mampu, dan cari kaunselor, cari pegawai psikologi. Ya. Ataupun bila kamu rasa kamu nak jumpa doktor, pergi mana-mana klinik kesihatan swasta ataupun kerajaan, ya, klinik kerajaan swasta untuk mendapatkan rujukan. Bila kita sampai klinik, memang mereka akan suruh buat DAS. Ya. Ya. Daripada Saringan yang yes, pertama. saringan utama itu. Mungkin mereka akan ambil darah sedikit untuk cek mungkin ada penyakit fizikal lain yang menyebabkan kita stres, bukan sahaja perubahan. Okay. Seterusnya, jika perlu, mereka akan rujuk kepada kaunselor di klinik kesihatan ataupun rujuk kepada klinik pakar psikiatri. Ya, klinik pakar psikiatri adalah melalui rujukan. Tetapi kan cikgu, bila berlaku kecemasan, contohnya niat untuk membunuh diri, Ya. di tahap yang serius, Ya. niat membunuh diri, agresif yang tidak dapat dielakkan sudah, ataupun selepas waktu pencabat di mana semua klinik sudah tutup, actually mereka boleh pergi unit kecemasan, jabatan kecemasan mana-mana hospital. Ya. Doktor, Ya. saya ingin mencelah niat membunuh diri itu. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bahawa apa yang berlaku dalam diri seseorang individu itu. Tiba-tiba dia mempunyai niat membunuh diri. Bagaimanakah kita sebagai mereka yang di luar liputan individu tersebut melihat apakah indikator yang boleh memperlihatkan seseorang itu ada niat membunuh diri? Ya. Ada satu kajian menunjukkan setiap orang yang berjaya membunuh diri, mereka pernah memberitahu orang sekeliling mereka. Okay. Pernah memberitahu orang niat mereka kepada orang sekeliling mereka dalam masa sebulan sebelum mereka melakukan sesuatu. Ya, itu yang kita fahamlah. So, apakah tindakan orang sekeliling untuk yang mereka boleh buat untuk mengelakkan, kalau boleh mengelakkan pembunuhan, membunuh diri ini boleh dielakkan sebenarnya. Kita spend time dengan mereka. Setiap kali orang menimbulkan niat untuk membunuh diri, kita ambil serius. Ya. Dengar, kalau boleh dengar. Kalau sendiri tak mampu dengar, pujuk untuk jumpa kaunselor, jumpa doktor. Ya. Kalau dia tak ada keluarga dari sini, kita cuba untuk cari keluarga mereka. Supaya orang terdekat mereka tahu benda ni berlaku. So it's more to listen. It's more to listen to them. Only listen. Ya, kalau kita tak mampu, kita dengar. Ya, jangan kita cuba elakkan bagi nasihat-nasihat. Kalau kita bukan profesional, kita cuba elakkan memberi nasihat-nasihat. Ya, kita tak tahu apa impact dia. Ya, kecuali kita terlatih. Yang profesional boleh melakukan semua itu. Ya. Okey doktor. Jadi seterusnya doktor, akhir sekali apakah nasihat doktor dan saranan doktor kepada warga pendidik khasnya yang perlu untuk menghadapi dunia baru pendidikan pada dewasa ini? Okey, ini kira macam nasihat lah. Nasihat. Ya. Saya bagi 3 nasihat lah. Satu, kenal diri kita. Siapa kita? Apa kekuatan kita? Apa kelemahan kita? Terima kelemahan diri dan memperkasakan kekuatan. Ya, sentiasa memperbaiki kelemahan kita. Okay. Kedua, support. Kita mesti ada support. Ya. Support system maksudnya keluarga kita, kawan-kawan kita, ya, ahli keluarga, rakan kerja kita, mesti perlu ada. Ya. Keep in close touch dengan mereka. Ya. Ketiga, dapatkan bantuan psikologi, kesihatan mental seawal yang mungkin. Bila kita stres, kita jumpa kaunselor takkan cakap, apa ni datang tiba-tiba. Tidak. I am very sure kaunselor akan berborak dengan kamu. Lepas tu kaunselor ataupun psikiatri akan cakap, kamu okey ya, cuma perlu ubah sedikit gaya hidup kamu. Ya. Terakhir sekali, gaya hidup lah. Kalau kita berada dalam satu gaya hidup yang tak sihat, cuba gaya hidup yang lebih sihat. Exercise. Ya, kita lebih banyakkan exercise, berfikiran positif. Kalau nak tahu banyak tentang pengurusan stres, kalau nak tahu tentang nasihat-nasihat doktor ni, dia berada di dalam internet. Everywhere information about stress management. Semua di hujung jari. Ya, satu klik saja. Ya, sekarang era pandemik ini memang pengurusan stres teknik ini sangat promosi dia sangat hebat.
So cari maklumat, bincangkan di antara dalam keluarga, bincangkan dengan kawan. Share the good news. Ya, share the good information, the right information. Ya. Okey, terima kasih Dr. Bun kerana bersama kita pada hari ini dan saya percaya mereka di luar sana telah sedikit sebanyak dapat tips-tips yang terbaik daripada Dr. Bun dan dengan ini saya dari wakil daripada Jabatan Pendidikan Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bun kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih. Thank you, Cikgu. Terima kasih Dr. Eng Boon Seng dan Cikgu Veronica. Begitulah perkongsian yang telah kita dengar. Semoga dapat membantu warga pendidikan terutama di bumi Kenyalang ini untuk mengurus emosi masing-masing. Akhir sekali, stay fokus, stay positif, stay strong dan stay unite. Sekian dahulu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.